Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kembali bersama saya, Cikgu Matematik anda, Cikgu Sumi Shazlin binti Abdul Suki. Okey, hari ini kita akan belajar bab 1 iaitu pola dan jujukan. Okey, untuk pembelajaran pada hari ini, 3 objektif utama akan kita belajar, iaitu pertamanya untuk memahami makna pola, yang keduanya untuk melukis corak seterusnya bagi susunan gambar yang diberi, dan juga yang ketiga menyatakan pola bagi susunan nombor. Sebelum cikgu teruskan dengan contoh 1, cikgu akan terangkan dulu apa maksud pola. Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Jika diberi senarai nombor atau objek, ia memerlukan satu syarat khas bagi membentuk senarai nombor tersebut. Okey, syarat tersebutlah yang dinamakan pola. Corak seterusnya bagi gambar rajah di bawah dan nyatakan polanya. Okey, bagi soalan A, kita dapat lihat terdapat 3 corak yang dilukis. Okey, corak yang pertama 2 titik, corak yang kedua 4 titik dan corak yang ketiga 6 titik. Adakah kita boleh meramal corak seterusnya? Dari susunan corak kita dapat lihat corak yang pertama terdapat 2 titik. Kemudian untuk menghasilkan corak yang kedua 2 titik ditambah. Begitu juga untuk menghasilkan corak yang ketiga 2 titik lagi ditambah. Jadi, kita boleh rumuskan polanya ialah menambah 2 titik kepada corak sebelumnya. Maka, kita boleh melukis corak seterusnya ialah 8 titik bertindih. Okey, lihat contoh 2. Nyatakan pola bagi set nombor berikut. Okey, diberi set nombor negatif 10, negatif 4, 2 dan 8. Okey, kita dapat lihat ia melibatkan tertib menaik, iaitu daripada nombor negatif kepada nombor positif. Jadi, ia melibatkan dua kemungkinan, iaitu sama ada polanya adalah pola penambahan ataupun pola pendaraban. Okey, kita dapat lihat pada senarai nombor ini tiada peningkatan yang mendadak. Maka kita boleh katakan pola ini adalah pola menambah. Tapi tak tahu menambah berapa kan? Jadi, caranya adalah sebutan kedua iaitu negatif 4 tolaklah dengan sebutan yang pertama iaitu negatif 10. Maka kita memudahkan, kita akan mendapat 6. Maka kita boleh katakan polanya ialah menambah 6 kepada nombor sebelumnya. Okey, untuk soalan B pula, kita dapat lihat set nombor yang diberi adalah tertib menurun, iaitu suatu nombor positif menurun kepada nombor negatif. Okey, apabila melibatkan tertib menurun, kemungkinan berlaku pola tolak ataupun pola bahagi. Tapi jika kita lihat kepada senarai ini, pengurangannya tidaklah terlalu banyak. Maka kita boleh katakan ia melibatkan pola penolakan. Okey. So, seperti yang tadi, ambil sebutan kedua iaitu 7, tolakkan dengan sebutan yang pertama. So, 7 tolak 17, awak akan dapat negatif 10. Maka kita boleh katakan polanya adalah menolak 10 daripada nombor sebelumnya. Okey, untuk soalan C pula, kita dapat lihat tertibnya juga adalah tertib menaik. Namun, kita dapati jarak antara suatu nombor itu terlalu jauh. Okey, jadi polanya adalah merupakan pola pendaraban. Okey, 2 darab berapa dapat 6? 6 darab berapa dapat 18? Okey, so kita boleh katakan 2 darab 3 sama dengan 6 dan 6 perlu didarab dengan 3 untuk mendapatkan 18. Maka kita boleh katakan polanya adalah mendarab nombor sebelumnya dengan 3 ataupun mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Okey, untuk soalan D pun kita dapat lihat tertibnya adalah tertib menurun tapi penurunan yang mendadak. Maka kita boleh katakan susunan ini mengalami
pembahagian. Okey, pola pembahagian. Okey, 81 perlu dibahagikan dengan apa untuk mendapatkan 27? Jadi, murid-murid boleh mengambil kalkulator dan boleh membahagikan 81 dengan 27. Maka, pelajar akan dapat sifir 3. Oleh itu, polanya adalah membahagi nombor sebelumnya dengan 3. Okey, pembelajaran terakhir kita untuk hari ini adalah mencari pola bagi nombor genap dan nombor ganjil. Okey, kita lihat contoh ketiga. Okey, diberi urutan nombor 7, 12, 17, 22, 27 dan seterusnya sehingga 67. Kenal pasti dan nyatakan pola bagi urutan nombor ganjil. Okey, dalam soalan ni dia nak hanya nombor ganjil sahaja. Okey, mula-mula senaraikan dulu urutan nombor tersebut iaitu 7, 12, 17, 22, seterusnya hingga 67. Okey, kemudian barulah kita memilih nombor-nombor ganjil iaitu 7, 17, 27, 37, 47, 57 dan 67. Okey, apabila kita telah keluarkan nombor-nombor ganjil daripada urutan nombor yang diberi, kita akan dapatlah senarainya iaitu 7, 17, 27, 37, 47, 57 dan 67. Okey, daripada senarai ini kita tahu berlakunya penambahan sebanyak 10. Jadi, kita boleh katakan nombor ganjil diperoleh dengan menambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harapkan semua murid dapat menjawab soalan latihan yang berikut. Okey, jawab dengan sehabis baik. Okey, good luck.